Semenjak kita lihat Dr. Mazhar memberikan cabaran untuk berdebat ataupun berdialog kepada seorang asatizah tu, kita lihat seolah-olah mereka berada di pihak benar. Tapi apakah yang ada di belakang, di sebalik cabaran ini? Nanti kita lihat di hujung video. Apa yang kita nampak sekarang, semenjak Dr. Mazhar memberikan cabaran ini, ekor-ekornya mengeluarkan kenyataan yang berbau serupa. Ekor-ekor tu orang-orang yang ikut di belakangnya pun mengeluarkan kenyataan yang kita lihat dekat sini, anak jantan mari tampil datangkan hujah. Jadi bunyi yang sama. Komen-komen yang kita lihat di dalam video-video kita yang mempersoalkan mereka pun berbunyi yang sama, kan? Untuk ajaklah berdialog dan buatlah debat, kan? Kemudian ada yang suruh buat seminar dengan Dr. Mazhar. Jadi bunyi-bunyi yang sama dah keluar daripada bermulanya kenyataan Dr. Mazhar tu. Bak kata orang dulu-dulu, rum pilu nang kok kang. Jarum pi dulu, benang ikut belakang. Jadi jarum Dr. Mazhar pi dulu, jadi benang-benang ni pun ikutlah di belakang memberikan kenyataan-kenyataan yang hampir serupa, buat dialog, buat debat dengan pelis dan macam-macam yang bunyi kat sinilah. Kita lihat kat sini, harap Dr. Aiman dan Hazar berani berdialog dengan geng yang dikatakan Wahabi tu. Dia kata kat sini harap Dr. Aiman berani berdialog. Kita lihat berani atau tak beraninya Dr. Aiman. Kita lihat sekejap lagi. Dan kenyataan-kenyataan yang serupa bunyilah dengan geng sendiri, bolehlah pasal apa, penakut ke atau takut hujah tak kukuh dan macam-macam dikatakan. Apabila orang tidak menerima atau tidak melayan cabaran tersebut, mereka katakan sebagai penakut, menikus dan sebagainya, dan mereka katakan sebab mereka benar. Sebab itu orang tak berani menerima. Benarkah begitu? Jom kita expose kebenarannya. Jika kita teliti dan lihat dengan lebih terperinci, cabaran ataupun jemputan untuk berdialog dengan Dr. Mazhar telah pun diajukan oleh Dr. Aiman melalui ARG. Kita lihat kat sini pada tahun lepas lagi, 27 Julai 2022, ARG mencadangkan satu dialog terbuka yang pasti ditunggu-tunggu oleh orang ramai macam sekarang lah, yang akan disiarkan secara langsung di mana-mana media arus perdana seperti Asru Awani atau lainnya. Nampak tak? Dr. Aiman melalui ARG mengajak dialog dan disiarkan secara langsung di media arus perdana. Bukan media yang kecil-kecil macam Facebook ataupun YouTube ataupun arus perdana lagi. Dr. Aiman ajak. Jadi Dr. Aiman penakut ke atau bagaimana? Kita lihat ni. Dan kita lihat juga pada 28 Julai sekali lagi ARG meletakkan kenyataan untuk mengajak Dr. Mazhar untuk berdialog. Sebab Dr. Mazhar banyak sangat mengkritik tarekat Naqsyabandi Al-Haqqani tu kan. Secara terbuka mengkritik dan berkata macam-macam. Jadi apabila Dr. Mazhar mengkritik secara terbuka dan membuat berbagai tuduhan, Dr. Aiman mengajak Dr. Mazhar untuk berdialog. Tapi apa jadi selepas tu? Kita tengok seperti biasalah, apabila Dr. Mazhar diajak dialog ataupun dikena dengan berbagai cadangan, yang akan masuk campur adalah seorang ni lah, kan? Dr. Rozaimi Ramli, dia yang masuk campur, dia yang memberi kenyataan. Dan apa yang disebut oleh Dr. Rozaimi ni adalah dia telah membaca cadangan ARG ni untuk pertemuan Mufti Perlis dan Dr. Aiman. Jadi kita tahulah, mereka tahulah tentang cadangan ni, kan? Mereka tahu. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Rora ni, dia kata sini biar para mufti berdialog sesama mereka. Jadi dia cadangkan para mufti inilah yang berdialog, kan. Yang bukan mufti seperti Dr. Aiman, kita cadangkan untuk bentangkan dapatan di Majlis Fatwa Perlis. Jadi yang bukan mufti ni, kan, Dr. Aiman ni buat presentation sajalah katanya, kan. Kalau Dr. Mazhar level mufti ni, biarlah berdialog sesama mufti, sesama mereka. Jadi sekarang tiba-tiba Dr. Mazhar nak ajak orang yang bukan mufti untuk berdebat ni, apa hal? Dulu apabila Dr. Aiman ajak berdebat, ajak dialog, konon-kononnya biarlah berdialog sesama level, sesama mufti. Sekarang ni dengan asatizah yang membuat kuliah-kuliah di masjid-masjid, ini pun Dr. Mazhar nak ajak dialog juga ke? Kan dulu tak mau. Kan dulu senyap, tapi sekarang tiba-tiba bising pula nak ajak berdialog, bukan mufti. Jadi apa lagi berlaku?
Pada 21 Ogos, sekali lagi Dr. Aiman di hadapan hampir 300 orang peserta hari ini menawarkan dialog ilmiah harmoni dengan Dr. Mazhar. Sekali lagi ya. Kemudian disebut di sini di mana-mana stesen TV berkenaan dengan isu tarikat Naqsyabandi Al-Haqqani ni. Jadi sekali lagi dijemput untuk berdialog. Senyap daripada Ogos 2022 ni, senyap, tak ada apa-apa pun statement terima ke tak terima ke oleh Dr. Mazhar atau pihak-pihak yang belah sana. Jadi jika mengikut kayu pengukur Dr. Mazhar dan mereka ni, jika tidak menerima cabaran ataupun jemputan untuk berdialog ni, dikatakan sebab berada pada pihak yang salah lah, sebab tu tak mau terima. Kan? Jadi mereka kata sebab asatizah tu tak mau terima jemputan dialog, maka confirm itu satu fitnah. Jadi ini Dr. Mazhar tidak menerima, senyap hingga sekarang, maksudnya confirm lah fitnah segala tuduhan terhadap tarikat Naqsyabandi Al-Haqqani ni kan. Sebab bagi pandangan pihak sana, jika diam itu tanda salah. Jadi Dr. Mazhar and the gang ni diam ni sampai sekarang, maksud dia anda semua berada di pihak yang salah lah kan. Maksudnya tarikat Naqsyabandi ni benar dan anda semua sedang fitnah tarikat ni sebab anda diam hingga sekarang. Jadi macam mana tu? Dulu kata nak berdialog sesama mufti kan. Sekarang boleh pula jemput asatizah yang bukan mufti. Sekarang kata kalau diam tanda salah, penakut, menikus, nak lari. Dulu diam hingga sekarang ni, adakah tanda anda takut, menikus, tak berani untuk berdialog dengan Dr. Aiman? Ini belum cerita lagi jemputan kepada Dr. Rozaimi. Jika kita ingat dialog Quips 2.0 berkenaan dengan Wahabi itu, jemputan ARG dan Ustaz Engku kepada Dr. Rozaimi untuk jadi panel, untuk berdialog, untuk berdebat dengan Ustaz Engku. Tapi Dr. Rozaimi kata apa? Saya bukan ahli. Adakah lari juga, menikus juga, takut juga ke? Kan? Dulu semuanya senyap, tak berani, tarik diri. Sekarang duk buat bising pula, nak cabar sana, nak cabar sini. Yang benang-benang ekor-ekor kat belakang pun tak tahu apa-apa, duk masuk komen kat bawah tu untuk ajak berdialog. Ingat, dah ajak, semua pun menikus sebelah sana, takut, lari. Kan? Tiba-tiba sekarang nak bising. Sudah-sudahlah, fikir-fikirkanlah kan. Bagi orang yang tak tahu menau tu, fikir-fikirkanlah. Mereka ini sudah diajak dialog, dia menikus, lari, tiba-tiba sekarang sedang menaikkan suara untuk mengajak orang lain berdialog, berdebat pula kan. Mesti ada udang di sebalik mi ni. Kita tak tahu apa tujuan mereka ni. Adakah nak menjatuhkan orang lain pula dengan statement-statement yang berbau fitnah ataupun tuduhan-tuduhan persepsi yang berniat jahat terhadap asatizah-asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah. Fikir-fikirkanlah.